Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkur wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasalata masaka kitabillahi wa sunnati rasulih. Ibtigu awjilah qurbihi wa sawabihi ila hadrat sayyidina syafi'ina rasulillah Muhammadin abdillah sallam. Wa salli ila ruhil imam Habisan wa abdullah bil masyatiri wa ila ruhi walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimina ammah. Wa man amara hadamakan sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man abdullah fihi. Inna Allah taghashahum bi rahmah wal maghfirah wal jannah yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Insya-Allah kita pada kesempatan kali ini kita masuk program Ramadan yakni program Mushtaq li Ramadan. Yakni rindu ke atas Ramadan atau Ramadan yang dirindui. Selalunya kalau orang rindu ni akan menyebut kebaikan-kebaikan yang dirindui. Menyebut kebaikan-kebaikan orang yang dirindui supaya bertambah rindu, dan bilalah bertemu betul-betul dia melampiaskan atau menampakkan kerinduannya kepada bulan Ramadan. Oleh sebab itu di kesempatan kali ini kita sebut banyak tentang Ramadan supaya nanti kalau dah Ramadan datang kita betul-betul puaskan diri kita dengan ibadah di dalam bulan Ramadan tersebut. Baik. Mula-mula sebelum kita masuk bab fikah apa semuanya, nanti boleh ada soalan lah, tapi soalannya berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan puasa. Ta'rifus shaum. Yakni ini ringkasan saja, sebab buku di sini ada beberapa risalah saya mengenai puasa ni. Alal wajiz fi ahkam siam, tapi muka surat terlalu banyak. Jadi tak cukup untuk 2 hari. Yang paling sedikit pun 80 muka surat. 80 muka surat ni satu hari 40 muka surat, sudah tidur semua gitu nanti. Tapi alhasil yang penting nanti apa semua yang terlepas daripada saya boleh ditanyakan insya-Allah. Boleh saling mengingatkan. Baik, mula-mula adalah ta'rifus shaum. As-shaum atau as-siyam kita sebut. As-shaum, as-siyam dari kalimat shoma yasumu, siyaman atau sauman, boleh dua-dua. Awak siam, apa awak shaum, sama. Arti dari bahasanya adalah imsak, menahan diri. Orang yang menahan dirinya tak makan, tak minum sebut siam. Orang ni tengah siam. Orang yang menahan dirinya daripada tak bercakap, tengah siam ke? Tak, saya tak siam. Tak cakap? Betul. Orang tak bercakap pun disebut siam. Orang menahan diri daripada tidur sebut siam. Orang tahan diri sebut tak mengkail apa? Mengunyah sesuatu sebut siam. Siam ni artinya puasa. Awak puasa hari ni? Saya puasa. Padahal dia makan tadi. Pagi tadi dia breakfast. Tapi maksudnya puasa adalah menahan diri tak tidur dia. Saya puasa sekarang. Istilahnya menahan supaya tak tidur. Tak tipu orang ni. Tidak menipu. Jadi ni boleh buat ayat lah. Kalau hari Isnin Khamis jamaah puasa, saya tak puasa. Saya cakap puasa. Istilahnya apa? Bukan menipu. Sebab artinya memang puasa. Tapi iyalah bukan suruh tipu kan. Bukan suruh ni tipu. Baik kita apa dia? Baik. Itu kejujuran.
dalam kepandaian. Baik. Baik. Ini nazar oleh sebab itu ketika Siti Maryam ya, diceritakan oleh Allah Taala, ini nazartul lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya saya nazar untuk Allah shauma, puasa. Puasanya puasa apa? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berkata-kata dengan manusia hari ini. Jadi puasa bercakap, menahan cakap, istilahnya tak bercakap juga dikategorikan puasa. Ya. Baik. Itu secara lugatan lah, lugawi. Oleh itu kalau nak tanya orang tak boleh tipu, puasa tak? Jangan puasa tak, tapi puasa syarak tak? Puasa syarak ni puasa dalam kategori syarak, syariat tak? Itu baru dia tak boleh saya puasa. Padahal dia makan tadi, tak boleh. Menipu orang ni. Disebut dusta. Tapi kalau kalimat puasa saja, awak puasa, itu boleh puasa-puasa yang lain. Tapi kalau nak tanya, adik puasa syariat, itu artis maksudnya puasa yang dalam artian syariat. Apa dalam artian syariat? Al-imsak an jamil muftirat min tulil fajri ila ghurubi syamsi, yakni menahan diri daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai daripada terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Yang ini yang kita maksudkan puasa syar'an, syar'an. Jadi arti siam ni ada lugatan, ada syar'an, ada bahasa jadi secara syarak. Dalil kewajipan puasa Ramadan ya. Kita masuk puasa Ramadan, yakni ayat yang akan selalu dibaca oleh khatib-khatib mimbar ni. Ya, firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakni wahai orang-orang beriman, telah difardukan ke atas kalian puasa sebagaimana telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Wal jannatu lil muttaqin, dan surga itu hanya untuk orang bertakwa. Istilahnya puasa boleh menjadi jalan menuju surga. Dengan puasa jadi orang bertakwa, surga disediakan untuk orang bertakwa. Oleh itu puasa termasuk salah satu ibadah yang mempercepat seorang hamba masuk surga. Yang masuk surga. Ini puasa Ramadan. Orang para anbiya sebelum kita juga berpuasa, tapi bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ramadan khusus umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian waktu kewajiban Ramadan. Difardukan Ramadan ini di tahun kedua daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah pertama, tahun pertama Nabi tak ada kewajiban Ramadan. Kemudian di tahun kedua di bulan Sya'ban. Di bulan ini baru Allah memfardukan, mewajibkan puasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah ketika bulan Sya'ban turun kewajiban puasa, Ramadannya Nabi terus berpuasa. Nabi duduk di Madinah berapa tahun? 10 tahun kan? 1 tahun belum dapat kewajiban, maknanya 9 tahun. Nabi puasa 9 tahun sahaja. Nabi puasa 9 tahun. Dan semuanya kurang, 29 hari. Hanya 1 kali saja sempat 30 hari. 9 tahun berpuasa, Ramadan yang dilalui oleh Rasulullah kebanyakan 29 hari. Dan yang satu puasa saja genap 33 hari. Ini diperhatikan oleh syariat. Ramadan merupakan bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah, dan itu bulan Ramadan ini adalah paling afdalnya bulan. Dinamakan Ramadan, ini banyak pendapat ulama. Kenapa nama Ramadan? Kerana selalunya orang Arab ini bila meletakkan nama pada bulan itu disesuaikan dengan kejadian atau suasana pada bulan tersebut. Di bulan Ramadan, Ramdha ini panas. Dinamakan Ramdha sebab syiddatul har, panas sangat. Ramadan disebut. Yang ini dinamakan Ramadan dari kalimat Ramdha kerana terlalu panas.
Oleh sebab itu para ulama, ya memang panas dan panasnya boleh melebur dosa. Emas tu yang kuat, besi ni yang keras, bila dipanaskan dia akan lepuh juga, cair juga, akan cair. Dosa ini yang sangat banyak dan besar, bila dipuasai dia akan cair habis semuanya. Yakni yang menggunung seperti bukit, ya, gunung dan bukit sama juga. Alhasil yang menggunung yang sangat tinggi, ketika dipuasai terus cair semuanya, habis. Mana dosa tak nampak sudah. Sebab kenapa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ini khusus Ramadan yang dinamakan Ramadan. Kebanyakan di bulan Ramadan orang itu dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, paling kurang sudah. Oleh itu di Idul Fitri, seakan-akan di Idul Fitri kembali menjadi suci, seperti ibu melahirkan anaknya, sebab dosanya dah lebur semuanya, dah mengalir dan dah bersih. Oleh itu dalam nanti kita akan baca dalam keutamaan puasa Ramadan. Allah SWT berfirman mengenai keutamaan puasa. Was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati waz zakirina Allah katsira waz zakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang yang berpuasa daripada lelaki dan yang puasa daripada perempuan, dan orang-orang yang menjaga furujahum, kemaluan mereka, dan perempuan-perempuan yang menjaga maruah mereka. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, semuanya akan disediakan oleh Allah untuk mereka maghfiratan, ampunan. Ampunan sudah diampuni, wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar ni dimaksudkan apa? Ya, ini bukan setakat diampuni di padam, tapi diberi bekalan banyak, bahkan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan Ramadan, tapi yang paling penting adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedia kita selalu dengar nantinya. Man shoma ramadhana wa qama bihi iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Sesiapa yang puasa di bulan Ramadan dan qiyam pada malamnya, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang sudah lepas. Dalam riwayat lain yang akan datang. Waalaikumsalam. Yang dalam riwayat lain yang akan datang. Jadi orang puasa saja kerana Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, satu hari bulan Ramadan itu sudah cukup menjadi pelebur atau ampunan kepada dosa-dosanya. Bukan dosa itu saja, dosa yang sudah lampau. Berapa tahun dia hidup? Dah hidup 60 tahun, ya 60 tahun dimaafkan. 70 tahun dimaafkan. Wa ma ta'akhkhar, dalam riwayat lain yang akan datang. Jadi akan datang dia hidup berapa tahun lagi? 60. Akan datang 60 lagi, 120 contohnya dia. Diampuni semuanya. Akan disediakan ampunan oleh Allah SWT. Dengan syarat apa? Pertama puasa, kedua qiyam. Qiyam ni apa? Qiyam ni adalah qiyamu Ramadan, dengan para ulama menafsiri di dalam kitab Fathul Mu'in apa semua, kitab fikah, yakni solat tarawih. Oleh itu kalau solat tarawih boleh kita niat usolli sunnatat tarawiha atau usolli sunnatat tarawihi. Usolli sunnatat tarawih kita boleh. Atau kita niat usolli qiyam Ramadan. Itu pun boleh. Jadi usolli qiyam Ramadana. Sahaja saya solat untuk qiyam Ramadan. Sebab kenapa yang dimaksud dalam hadis itu qiyam Ramadan adalah solat tarawih. Dan tarawih memang disebut di dalam kitab, kalau kitab yang agak tinggi itu Fathul Mu'in lah kan. Dalam kitab Fathul Mu'in solat tarawih dikhususkan sendiri. Jadi solat tarawih 20 rakaat. Salam setiap 2 rakaat. Bila ada solat tarawih dibuat 20 rakaat tapi salam 4 rakaat, 6 rakaat atau lebih daripada 2 rakaat, tak sah. Solatnya tak sah. Sebab kenapa? Solat tarawih tak sama dengan sunnah mutlak. Kalau sunnah mutlak kita boleh solat 20 sekali salam.
Boleh solat 100 rakaat sekali salam. Boleh solat 1000 rakaat sekali salam, boleh, sunnah mutlak ini. Tapi kalau solat tarawih kena 2, 2, 2, 2, 2. Ini yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya apa? Usolli at-tarawih, usolli sunnatat tarawih atau usolli qiyamah Ramadan. Baik, mungkin kita agak campur-campur sikit kan. Kalau fokus ini boring pula nanti. Baik, tarawih ini kalau kita nak dapat pahala lebih, macam mana cara dia? Seperti yang kita kongsikan hari itu. Nazar. Jangan lupa nanti nazar ya. Tapi nazarnya ketika kita dah siap solat, dah sedia solat. Contohnya dah makan sudah, minum sudah, sendawa sudah, dah kenyang semua. Kemudian kita nak qiyam kan? Ini dah siap menghadap kiblat, lepas zikir isyak, ba'diyah pun sudah, baru kita nazar. Saya nazar solat tarawih malam ini. Tak perlu sebut 20 rakaat, nak sebut pun tak ada masalah. Tapi kalau disebut 20 rakaat tak boleh kurang. Kalau tak disebut 8 bolehlah, lepaslah. Contoh 8 sakit perut. Sampai 8 sakit perut sebab laksa banyak sangat tadi berbuka kan. Buka makan laksa memang sakit perut. Akhirnya 8. Tapi kalau 20 nanti dia kena tambah 12. Ketika dia dah ucapkan saya nazar solat tarawih, jangan lupa ketika niat usolli tarawihan nazron atau fardon lillahi ta'ala atau usolli qiyamah ramadhana fardon lillahi ta'ala. Sekarang solat kita sudah masuk level fardu, bukan sunnah lagi, pahalanya lebih banyak. Tak boleh. Memang tak boleh. Betul. Jadi kita tak boleh duduk melainkan kita memang ada uzur. Itu bolehlah. Tapi kalau tak ada uzur saja-saja duduk tak sah. Tak sah solatnya. Seperti solat fardu. Kemudian niat tu yang penting. Walaupun imam tak niat tak ada masalah. Tapi ingatkanlah imam lagi elok kalau imamnya faham nanti. Jadi bukan saja nak sekolahkan imam atau nak pandai-pandai ke imam, tak, supaya imam tu dapat pahala besar. Jadi kalau kita ada orang beruntung, berjaya, dapat keuntungan, dapat hadiah besar, janganlah ambil sendiri, bagilah orang lain juga. Biarkan orang lain dapat hadiah besar juga. Bukan kita nak pandai-pandai dengan orang, tapi kita nak berbahagi, nak ajak sama-sama dapat benda besar. Niatkan seperti itu. Usolli tarawiha fardon atau nazron nazron lillahi ta'ala. Makmuman lah pastinya kan kalau kita makmum ya. Usolli tarawiha nazron lillahi ta'ala. Tapi sebelumnya kena ucapkan dengan lafazkan. Lafazkan apa? Nazarnya. Saya nazar solat tarawih atau saya nazar qiyam Ramadan lillahi ta'ala. Kena ucapkan. Selepas ucapkan tak perlu pakai mic pun. Paling kurang kita dengar telinga kita sendiri. Didengar oleh telinga kita sendiri. Lepas tu baru dia ketika takbir tu niat tadi. Solat tarawih nazran lillahi ta'ala. Jadi pahalanya sekarang pahala fardu besar lagi. Dahlah di Ramadan kan ibadah sunnah ditulis fardu. Di solat fardu digandakan sampai 70 kali ganda. Jadi naik terus. 70 ganda bukan kali 2 rakaat tapi kali 20. Dikali 20 jadi besar. Jemaah. Bersugi pula kan. Sugi jangan tinggal. Sunnah-sunnah tu sempurnakan insya-Allah di bulan Ramadan. Sebab kita memang bulan ini tak selalu datang. Ya memang orang mukmin mengharap kalau boleh 1 tahun semuanya Ramadan, tapi benda itu tak mungkin berlaku. Tak mungkin berlaku. Oleh itu alang-alang dah datang Ramadan, betul-betul kita sediakan macam mana cara ibadah yang betul kita ambil semua. Kita ambil semua pahala besar tadi. Baik, itu solat tarawih ya, termasuk qiyam. Akan diampuni orang yang qiyam istiqamah setiap malamnya sampailah akhir penghujung Ramadan.
maka dia dipastikan dapat Lailatul Qadar nantinya. Dipastikan dapat Lailatul Qadar. Isyaknya berjamaah, subuhnya juga berjamaah, tarawih dia buat, orang ni sudah dikategorikan qiyamul lail, yakni qiyamul laili Ramadan. Menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah sudah. Kalau 1 bulan dia buat masih seperti ini, dapat dipastikan. Walaupun dia tak tahu, dapat dipastikan orang ni dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih utama daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Itu kalau 1 tahun, kalau 2 10 tahun 830. Kalau 10 tahun dapat. Kalau lebih daripada itu 1000 tahun. Oleh itu umat Nabi ini pendek umurnya, tapi di akhirat tengok-tengok amalnya mengalahkan orang yang berumur ribuan tahun. Sebab kenapa? Salah satu yang menjadi puncanya adalah bulan Ramadan. Baik, itu yang pertama salat tarawih. Yang kedua, jarang orang buat juga. Kalau kita nak dapat pahala lebih tadi yang dinazar, bersugi, berjamaah kan. Kemudian yang ketiga ni atau yang berikutnya ni, Habib Salim selalu buat solat awabin. Solat awabin berapa rakaat? 2 kan, ada 4, ada 6. Paling banyak maksimum 20. Solat tarawih 20. Oleh sebab ketika solat tarawih gabung dengan solat awabin. Habib Salim selalu mengingatkan, nanti kalau solat tarawih jangan lupa niat awabin sekali. Sebab kenapa? Awabin walaupun waktunya selepas maghrib, ya, sebab kita tak sempat solat maghrib nak solat 20, macam mana kita nak makan, kita perut kesihatan kena jaga juga. Oleh kata Habib Salim boleh dikodok. Jadi niatlah awabin ketika tarawih juga. Jadi macam mana? Usolli tarawih tadi nadron wal awabin. Awabin 20. Ikutlah kalau kita nak niat 20 ya niat pada 20 rakaat. Kalau nak awabin nak ikutkan pada 6 saja ya 6. Tapi sayang. Baik yang 20. Sebab tak ada solat 2 fardu. Sebagaimana tak ada puasa 2 fardu. Kalau puasa sunnah dia boleh gabung. Ya. Kalau solat ni awabin ini dikategorikan sunnah mutlak yang boleh masuk pada sunnah yang lain. Ya. Yang boleh masuk pada sunnah yang lain. Walaupun tak semua solat sunnah yang boleh masuk kan. Tapi awabin termasuk salah satu yang boleh masuk pada yang lain. Masuk kepada tarawih. Jadi usolli tarawiha fardhon nadhron wal awabin lillahi ta'ala. Tak wajib disebut. Yang penting ada usolli awabin, itu saja sebetulnya. Kalau fardu, solat fardu dia kena 3. Usolli fardu zuhri, usolli fardu tarawih atau usolli tarawih fardhon, kena 3. Tapi kalau solat sunnah, lafaz cukup 2. Usolli dan sunnah apa yang kita nak buat. Usolli wudu, ya sunnah wudu maksudnya. Tapi kalau nak sebut sunnah pun tak ada masalah. Menyebutkan kalimat sunnah hukumnya sunnah untuk solat sunnah. Yang awabin tak perlu niat nazar. Tarawih saja. Yang nazar fardhon lah. Kan usolli tarawiha fardhon wal awabin lillahi ta'ala. Jadi sahaja saya solat tarawih fardu atau nazar dan solat awabin. Wa itu wa awabin, kalau bahasa Arabnya wa itu mengandungi kalimat usolli, wa usolli awabin, itu boleh. Jadi dapat pahala banyak sana. Walaupun ini malas ini malas patutnya 20 dan 20 lah kan. Itu akal kita, tapi mereka ditarim ini walaupun mereka menggabung-gabung niat seperti ini, solat mereka 5 kali juga tarawihnya. Jadi ada yang pukul 9, kemudian pukul 11, ada pukul 1, ada pukul 3, kan? Sampailah nanti pukul 4, pukul 5 ni sebelum subuh tu dia solat masih. Habib Salim kalau solat tarawih 5 kali. 1 malam bukan 5 hari. 1 kali 5 malam, 1 malam 5 kali. Jadi di masjid Ribat, di masjid Ba'alawi, di masjid Muhdar, di masjid Jami' nantinya. Kemudian di masjid dekat Akhilah tadi rumahnya. Jadi 5 kali solat tarawih. Kita yang muda-muda tak boleh kejar sudah. 3 dah rasa kadang dibagi keluar kan.
Kalau pelajar dibagi keluar, bukan keluar 5-5, kadang ambil 2, kadang ambil 3, tak larat. Sebab mereka sudah semangat lain, walaupun umur lebih tua, lebih ini, tapi semangat dia lain. Kita alhamdulillah sekali lah. Ya. Mesti solat isyak. Selepas isyak, dia tak boleh sebelum isyak. Namanya tarawih sebelum subuh dan selepas isyak lah. Kalau di Sewun memang seperti itu. Kalau di Sewun dia tak digabung yang 20 tarawih ditambah 11. Solat witirnya 11. Jadi mereka solat 31. Dulu di Rubat buat juga. Surah-surah pun ada surah khusus. Kan? Idza zulzila baca 4 kali. Kemudian rakaat pertama ni solat tarawihnya tu 20. Kemudian solat witirnya 11. Di Darul Mustafa ada buat macam 31 jadinya. Kalau mungkin ribat nak buat tak ada masalah pun. 31. Yang witir ambil 11 dia. Tak boleh gabung, tak gabung. Witir di nazar tak apa. Witir perlu di nazar juga ya. Witir ni memang ada khilaf. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah kita Syafi'iyah, mazhab Hambali wajib. Jadi kita kalau nak wajib di mazhab Syafi'i di nazar. Jadi selepas tarawih dah settle, dah habis 20, kita sekarang nazar witir. Saya nazar solat witir. Jangan sebut bilangan. Tapi kalau dia katakan witir minimum 3. Kalau dia dah nazar minimum 3. Bukan witir paling sedikit 1. Itu kalau tak nazar 1. Tapi kalau dah nazar minimum, nazar tu sah, nazar tu akan terjatuh kewajipannya 3. Tapi kalau dia sebut, saya nazar solat witir 11, tahu sendirilah, 11 lah solat witir dia. Witir 1 salam boleh. Tapi ada cara dikatakan wasal dan fasal. Wasal tu menyambung terus. Ada fasal memisah. Jadi dia solat 10 salam, kemudian 1 salam sendiri, 2 kali salam. Atau dia 2-2-2-2-2, 1. Itu lebih afdal lah. Atau 4-4-4, 4-4-2, 1. Itu boleh juga. Kalau witir dia bebas. Kalau tarawih memang taslimat rakaatain bi taslimatin wahidah. 2 rakaat dengan 1 salam. Salat tarawihnya. Witir dan tarawih termasuk qiyam Ramadan. Yang biasa, yang usolli sunat tarawih biasa saja. Usolli sunat tarawih boleh, atau usolli qiyam Ramadan. Itu sama. Qiyam Ramadan. Kita mungkin tak pernah niat usolli qiyam Ramadan ya. Tak pernah kan. Tapi sebab tarawih itu qiyam Ramadan, boleh usolli qiyam Ramadan. Boleh buat nanti supaya kita amalan dengan ilmu atau mengamalkan ilmu kita. Seperti wuduk. Wuduk kan banyak cara niat. Nawaitu taharata li solah boleh. Nawaitu wudu'a boleh. Banyak cara wuduk ni. Niat-niat wuduk hampir 11 mungkin. Tapi kita nawaitu wudu'a sudah. Bahkan nawaitu raf'al hadas jarang kita. Nawaitu raf'al hadas cukup. Banyak cara niat tu banyak. Baik. Kesan cahaya malaikat itu akan berkesan pada bumi. Oleh ketika malam Lailatul Qadar, bumi akan ada terang. Ketika terangnya malaikat itu berkesan ya, masih ada kesan dia, peninggalan ada tertinggal, maka matahari pun kalah dengan cahaya malaikat. Oleh itu ketika malam Lailatul Qadar, siangnya matahari tak terlalu terang. Tak terlalu terik dan tak terlalu silau. Matahari tak terlalu silau. Sebab kenapa? Dia ada masih terdindingi atau terlapisi oleh nur malaikat. Cahaya malaikat. Oleh termasuk tanda Lailatul Qadar kan siangnya tak terlalu silau mataharinya. Tapi jangan lupa kalau nazar tu sebelumnya cakap dulu ya. Saya nazar solat tarawih macam tu saja. Kena ucapkan, lafazkan. Usolli itu dalam hati ketika kita takbir. Kan kita kalau niat solat kan ketika takbir, mulut kita Allahu Akbar kan, Allahu Akbar, hati kita usolli
tarawiha fardhon wal awabin dalam hati kita. Nah, itu memang niatlah. Sebab orang yang tak niat gunakan hati tak sah niatnya. Boleh. Bahasa Melayu boleh. Boleh bahasa Melayu. Sahaja saya solat fardu awabin, fardu tarawih makmuman, boleh. Tak, maksud saya macam ni, kan tadi dah gabung dua kan. Tarawih dan awabin. Kemudian ada orang ni baru wuduk. Jadi solat sunatul wuduk, gabung sekali. Tapi sunatul wuduk kan 2 saja, tak sampai 20. Okey. Kemudian dia nak tahiyatul masjid, tak boleh sudah sebab dia dah duduk. Jadi sekali yang pertama, 2 pertama itu boleh wuduk, boleh tahiyatul masjid kalau solatnya di masjid. Okey, so 4 solat. Kemudian berikutnya dia nak tambah lagi tarawih, awabin, tambah hajat, boleh. Tapi hajat kan 2 rakaat. Okey. Berikutnya 2 rakaat ketiganya nak tambah taubat, boleh. Dan solat taubat 2 rakaat. Jadi tak sampai 20. Seperti itu. Susah sangatlah. Kalau susah ambil 2 saja. Ya, kalau tak biasa mungkin susah ya. Sebetulnya tak adalah susah sangat. Boleh buat sebetulnya. Boleh buat. Tapi Al-Imam Romli sebetulnya solat wudu, solat tahiyatul masjid, bila orang ni memang melaksanakan sunnah lain atau solat fardu, pahalanya dah dapat terus. Contoh, saya masuk solat zuhur ke masjid. Sepatutnya saya kan tahiyatul masjid, tak tahunya imam dah solat zuhur, saya terus masuk solat zuhur. Saya tak niat tahiyatul masjid pun dapat pahala tahiyatul masjid. Sebab saya masuk masjid terus solat. Yang dimasukkan tahiyat masjid, yakni hormat kepada masjid, awak masuk masjid terus sembah Allah. Dan kita masuk kan terus sembah Allah dengan solat zuhur atau solat fardu lain. Itu oleh itu Imam Romli mengatakan terus dapat fadilah tahiyatul masjid. Syekh bin Hajar perlu niat dengan berdalilkan innamal amalu binniyat. Alhasil semuanya itu adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lupa, ya sudah, mudah-mudahan Allah bagi kita pahala tahiyatul masjid, wudu apa semua. Tapi kalau kita ingat, kita niat sajalah. Jadi ada kalanya ikut pendapat Imam Romli, ada kalanya pendapat Imam Ibn bin Hajar. Tapi jangan terus los ikut Imam Romli terus, tak. Kita niat, kita harap jadi. Jadi Allah SWT ada usahalah daripada kita, insya-Allah. Baik. Hukum hakam puasa, banyak fadilah insya-Allah akan dikongsikan nanti pada khutbah-khutbah. Fadilah berpuasa sangat banyak. Bahkan puasa, orang yang selalu berpuasa ini, dia telah membentengi dirinya daripada api neraka. Benteng yang kokoh adalah puasa. Seperti sabda Nabi, asyamu junnatun wa hisnun hasin minan nar. Puasa ini adalah tameng, baju besi, dan juga benteng yang sangat kokoh, dinding yang sangat kuat daripada api neraka. Orang yang berpuasa hampir tidak akan disiksa oleh Allah SWT. Orang yang rajin berpuasa. Ini bukan Ramadan, lebih-lebih kalau Ramadan. Baik, puasa ni ada berapa hukumnya? Ada puasa sunnah, ada puasa wajib, ada puasa makruh, ada puasa yang haram kan. Puasa wajib ada berapa puasa wajib? Ada 6. Kan? Pertama puasa Ramadan. Puasa wajib ada 6. Puasa Ramadan yang pertama, kedua puasa qada. Puasa qada ni wajib. Yang ketiga puasa nazar. Orang kalau puasa nazar, bernazar puasa di hari ini, hari Khamis contohnya, malam tadi dia nazar, wajib dia puasa hari ini. Kemudian puasa kafarah. Puasa bayar kafarah. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan dia berhubungan dengan pasangannya atau dia bersumpah dan dia telah melanggar sumpahnya, tak mampu nak bayar tak mampu nak bayar denda, dia akhirnya puasa kafarah. Wajib puasa kafarah tu. Maknanya kalau wajib apa? Niatnya wajib malam. Ini 6 puasa ni niat kena malam. Kalau ada orang puasa qada tapi niat selepas subuh, tak sah qadanya. Sebab kenapa? Sebab puasa qada masuk kategori wajib. Segala jenis puasa wajib niatnya di waktu malam. Lainkan
puasa sunnah. Puasa sunnah kita boleh niat waktu pukul 9, bahkan sekarang pun kalau kita tak makan lagi, belum makan kita niat pun boleh lagi. Ya, kalau puasa sunnah. Kemudian puasanya orang yang puasa dam, haji yang mengambil tamattu atau kiron, kan kena dam tu. Tak mampu nak sembelih, akhirnya puasa 3 hari di Mekah, wa sab'atin idza raja'tum, ya, dan 7 hari di sini. Ini puasa wajib. Maksudnya niatnya juga kena malam. Yang ke-6, puasa ketika diperintah oleh kerajaan, oleh pemimpin untuk solat istisqa. Solat istisqa, solat minta hujan. Kawasan ni tak turun hujan lama atau air dah habis dah, tak ada air. Sekarang sunnah solat istisqa. Di solat istisqa ini adab dia disunnahkan bagi pemimpin menyuruh rakyatnya untuk berpuasa sebelum solat. Ketika pemimpin menyuruh rakyat untuk berpuasa, wajib bagi rakyat berpuasa. Wajib bagi rakyat berpuasa dan niatnya maknanya sekarang malam. Sholli nawaitu sauma saumal istisqa, ya, sauman lil istisqa fardhon. Sama dengan nawaitu sauma godin an Ramadan fardhon. Nawaitu sauma puasa Ramadan macam ni ni. Nawaitu sauma godin an adai fardi Ramadana, ya. Kalau yang dulu masa kecil-kecil panjang niatnya. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadana lillahi ta'ala sanah lillahi ta'ala. Itu kecil tu. Padahal yang wajib saya niat puasa fardu Ramadan. Itu saja sebetulnya. Tapi dipanjang-panjangkan. Bolehlah dengan sunnah-sunnahnya. Eloklah. Nama itu sama. An adai fardi syahri. Fardi kan. Ada fardinya. Fardi syahri Ramadana hadis sana lillahi ta'ala. Itu 6. Jadi puasa Ramadan wajib. Puasa qadha wajib. Qadha maksudnya qadha Ramadan. Ya. Kemudian puasa kafarah. Puasa haji. Yakni badal haji tadi, puasa ketika imam memerintah dan puasa nazar ada 6. Puasa sunnah ni ada puasa sunnah juga. Puasa sunnah ada yang mingguan, Isnin Kamis. Ada yang harian, puasa Daud. Ya. Kemudian ada yang bulanan, puasa putih setiap bulan, puasa hitam setiap bulan. Itu puasa sunnah-sunnah. Kadang berulang dengan tahun. Puasa tahunan puasa tahunan yang sunnah. Puasa Arafah, puasa apa ni? Arafah lah kita puasa kan. Puasa Arafah, puasa Asyura, kan, Dzulhijjah, Dzulhijjah itu tahunan. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian. Ada yang tahunan puasa sunnah. Oh tak pernah dengar ya? Puasa kan ada puasa Ayyamul Bait, ada Ayyamus Sud. Sud tu hitam atau gelap. Yakni 28, 29, 30. Itu puasa gelap. Itu sunnah juga. Tak ada dalil. Apa dia? Puasa Ayyamus Sud. Dikatakan sud hitam kerana apa? Matahari dah terbenam. Tak ada matahari, gelap. Untuk apa? Untuk kita menambah bekalan pastinya dan supaya kita dibersihkan hati yang gelap ini daripada kegelapannya. Alhasil itu 28, 29, 30. Seperti puasa putih. Kenapa putih? Hari-hari memang dah putih dah. Hari-hari kan matahari ada. Tak, maksudnya malam. Matahari bulan tu waktu 13, 14, 15 ni kan sempurna. Dia besar jadi terang. Sama dengan puasa hitam 28, 29, 30 itu gelap, matahari dah turun. Jangan tengok siangnya, tengok puasa memang siang tapi namanya untuk malam ya. 3 hari. Tak, dia 3 hari dalam sebulan seperti putih. Putih kan 13, 14, 15. Itu pastilah 13, 14, 15. Tapi yang hitam ni dia boleh, kalau hari pada bulan tersebut 30 hari, ambil daripada 28. 28, 29, 30. Tapi kalau bulan tersebut 29 hari, maka ambil 27, 28, 29. Esok dah 1 hari bulan. Tak hijriah.
Hijriah 29-30. Hijriah tak ada 28. Macam Februari hari itu kan 28 kita masih. Tak ada 28 di Hijriah. 29-30. Baik. Ayyamul Bait 13, 14, 15. Kan? Sebab bulan tu sempurna. Kalau yang satu hari ni, hari pertama, hari tengah, hari akhir, itu bukan puasa putih atau puasa hitam. Itu puasa campur nama dia. Tapi itu sunnah juga. Maksudnya ketika permulaan dia puasa, pertengahan dia puasa, ketika tertutup juga puasa. Itu afdal juga. Boleh juga puasa. Pahalanya sama dengan puasa 30 hari. Tapi namanya lain, putih. Sebab puasa putih ni kan, puasa putih ni banyak faedahnya, banyak fadilahnya. Termasuk akan menghilangkan keraguan kepada Allah. Menghilangkan orang stres yang hari itu ada polis tembak istrinya, kemurungan, bisikan syaitan, ya, bisikan-bisikan ini yang berlaku pada manusia itu boleh hilang dengan puasa putih. Jadi putih hatinya, tak ada nak ni. Fadilahnya lah, rahsianya. Kan hari itu kan ada kan, yang isteri tengah hamil 5 bulan. Kangar perlis. Ditembak tu. Dikatakan kemurungan polis ni. Sebetulnya kalau orang tu puasa putih, sebetulnya kemurungan akan dijauhkan. Itu termasuk menghilangkan hati lah, penyakit hati, bisikan, apa semuanya. Itu fadilahnya puasa putih. Kalau yang 3 hari dapat fadilah puasa 1 bulan lah. Sebab 1 hari sama dengan 10 hari. Dan sebetulnya fadilah puasa-puasa yang Nabi buat, itu kita tak boleh had dengan pengetahuan kita. Yang terhad tu pengetahuan kita. Tapi kita tak boleh menghadkan keutamaan puasa itu sendiri. Puasa itu banyak keutamaannya. Yang kita tak tahu. Tapi masalahnya pengetahuan kita menghad keutamaan Nabi. Sepatutnya kita tak seperti itu. Kita sedarlah kita pengetahuan maklumat kita ini sedikit sangat. Banyak keutamaannya puasa putih.